Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibalu yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat ma'rifatullah, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, hingga kita mendapat nikmat kesempurnaan, iaitu Allah meleburkan diri kita hingga hilang rasa keakuan diri kita. Tidak ada siapa yang boleh meleburkan diri kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kepada kita warzuqnil fana, kurniaan rezeki yang besar, iaitu lebur, fana, tidak ada lagi merasa ada keakuan diri. Sebab kita nak menghilangkan rasa keakuan diri, kita tidak mampu. Jadi bersyukurlah Allah melenyapkan kita hingga kita nampak di sekalian alam ini adalah wujudullah, dan diri kita sendiri tidak ada. Inilah makam yang dipanggil tadi, makam kesempurnaan. Insan kamil wa mukamil, sempurna kepada yang maha sempurna. Alhamdulillah, pada malam ini telah diberikan kepada kita lagi, iaitu kehidupan yang sentiasa mengesakan dirinya sendiri, seperti mana dia cukup mengesakan dirinya sendiri. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar, tidak ada nikmat yang lebih sempurna, melainkan nikmat kita dapat benar-benar mengesakan Allah, seperti mana sejak abadi azali, awal akhir zahir batin, Allah sentiasa cukup maha sempurna mengesakan dirinya sendiri, mengagungkan dirinya sendiri. Maka sekalian yang kita nampak adalah tidak ada tersembunyi bila benar-benar kita telah dileburkan oleh Allah. Segalanya mukasyafah ghaib, disingkap oleh Allah yang gaib-gaib, di mana kita sebelum ini kalau tidak disingkapkan, tidak diperkenalkan diri Allah kepada kita, kita tidak akan dapat melihat dengan penglihatan yang sebenar-benar. Penglihatan yang nyata tidak lain, kita akan nampak di sekalian alam ini, matahari, bulan, bintang, surga, neraka, lauh mahfuz, arasy Allah, semua sekalian alam itu yang berlapis-lapis langit, yang setiap lapis langit ke lapis langit itu 500 tahun perjalanan. Ya, semua itu tersingkap apabila Allah meleburkan kita tak ada keakuan diri. Maka keluarlah kita daripada sekalian alam dan melihatlah kita semua sekalian alam itu berada di dalam satu arca, di dalam satu bekas yang semua itu kita nampak jernih, semuanya di bawah pengaturan penyusunan Allah. Surga, neraka, lauh mahfuz, apa pun
malaikat ini berjuta-juta, semua kita nampak apa pun adalah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik iblis, baik jin, baik dajjal, ya apa saja pun semuanya la tataharraku zarratan illa bi'izni. Tak ada pun yang bergerak diam, semuanya adalah atas izinan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa tenang dan bahagianya kita bila kita diberikan maqam itu. Maqam kesempurnaan. Bila lebur benar-benar diri keakuan diri kita, dileburkan oleh Allah, maka jelas kita akan nampak nyata Allah lah yang mentadbir di sekalian alam ini. Baik apapun alamnya, alam lahut, jabarut, malakut, alam ihsan, alam roh, semuanya itu adalah di bawah tangan pemerintahan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita telah mencapai fana, dileburkan oleh Allah, maka Allah berkata, berfirman, tidak ada yang tersembunyi. Bila kita dah sampai kepada alam lahut, diteleburkan Allah, dia aja yang ada, maka melihat dengan penglihatan Allah, maka kita melihat semuanya itu adalah tidak ada tersembunyi. Sebab kita dah tenggelam di dalam tempat yang dipanggil ghaibal ghuyub, iaitu alam lahut yang belum ada sebelum ini disebut ada. Di alam lahut itu kita duduk. Maka bila ada, kita nampak Allah yang mengadakan. Allah yang mengadakan. Allah, kita nampak Allah lah yang mengadakan sekalian yang ada diwujudkan. Jadi kita tak nampak lain wujud, melainkan Allah yang memwujudkan. Baik iblis, baik malaikat, baik apa saja tumbuh-tumbuhan air, kita nampak Allah lah dahulu. Inilah di makna dia bagi tahu fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Yang Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tidak aku pandang sesuatu itu melainkan Allah lah dahulu yang aku pandang. Alhamdulillah. Kita diberi oleh Allah di penghujung akhir zaman ini, iaitu Allah dah mengatakan sedikit. Jadi kita terhimpun, mudah-mudahan orang yang sedikit yang disabdakan Rasulullah, beruntunglah orang yang sedikit itu tadi. Kerana orang yang sedikit itu adalah orang-orang yang sentiasa nak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Jadi kita tidak lagi merasa duka cita ataupun rasa tidak sedap hati ataupun rasa tak senang kalau orang tak menyembah Allah. Kita tak risau. Sebab apa? Sebab kita tahu itu semua di bawah tangan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tahu adalah kita mengesakan Allah sebab Allah Maha Sempurna. Dia tahu menyusun setiap satu zaman daripada Adam, daripada Nur Muhammad sehingga penghujung masuk berbondong di dalam surga, dicampak ke dalam azab neraka. Semuanya itu dah berada di dalam tangan kekuasaan Allah. Ilmu-ilmu pengetahuan tu. Kerana Allah yang menyusun itu dah komplit dah. Hanya Allah nak menjalankan satu yang telah ditetapkan itu. Cerita-cerita yang kita lihat semuanya telah ditetapkan oleh Allah terlebih dahulu sejak azali lagi. Bila kita dah merasakan benar-benar dileburkan Allah, kita nampak setiap sesuatu itu berlaku adalah di tangan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampak lagi makhluk tu ada sikit pun kuasa. Alhamdulillah, inilah maqam yang membawa kita ke arah ketenangan sentiasa yang kita hendak. Kerana selain daripada itu, kita tidak akan dapat ketenangan. Malahan ketenangan itu akan membawa kita ke arah kerosakan. Ketenangan yang menipu kita. Kerana yang sebenar-benar, yang asli adalah di sisi Allah. Kita selalu merasakan dia je. Kehidupan ini adalah cerita-cerita dia, kisah-kisah dia. Nak dimasukkan manusia ke dalam syurga, nak dihumbankan ke dalam neraka, nak diazab, ataupun apa saja pun nak didudukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua 100% hak Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan kita hanya duduk diam. Apa yang nak diceritakan oleh Allah, itu kita lakukan. Disuruh kita solat-solatlah kita. Disuruh kita puasa-puasalah, rasa nak puasa-puasa. Dia disuruh kita berzikir, ingat dia.
Ketetapan yang akan dilakukan oleh Allah adalah ketetapan di mana Allah tu sentiasa meletakkan sirnya, rahsianya kepada kita, iaitu sentiasa dialah yang menetapkan sesuatu. Baik atau buruk ke depan, hina ataupun mulia, malam ataupun siang. Ya, semuanya adalah di bawah aturan-aturan Allah. Kita mengikuti ke depan sesaat ini adalah sesuatu yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita bila berbala-bala, tidak kenal diri, tidak kenal Allah, maka hidup kita ini sentiasa merasakan kita yang melakukan ataupun makhluk lain yang melakukannya. Maka itu yang menjadikan kita diazab. Atas kezaliman diri kita, merasakan kita layak menentukan sesaat ke depan ini. Dan kita menekan seolah-olah kita nak buat baik je. Kita tak nak buat buruk. Maka itulah tekanan nama dia. Jadi itu Rasulullah SAW suruh kita sentiasa sederhana dalam hidup ini. Sentiasa sederhana. Tapi kita tak faham apa itu sederhana. Sederhana tu 50-50 ke? Dunia 50, akhirat 50. Salah. Tak boleh. Sederhana yang dimaksudkan Rasulullah sentiasa rasa sederhana kamu. Iaitu kita sentiasa merasakan Allah. Tanpa ada rasa keakuan. Itu sederhana tu. Sederhana. Maknanya bila diberi baik, kita pun tetap dengan Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Dia uji kita dengan apa musibah, tetap kita merasakan, ya Allah, Engkau juga, ya Allah. Lupa Engkau tu lebih musibah lagi. Itu sederhana maknanya. Yang Rasulullah suruh kita pegang. Sentiasa umatku sentiasa pegang sederhana. Hidup sederhana. Rasulullah sentiasa hidup sederhana. Tak melebih-lebihkan kepada yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang risaulah bila kena ni sakit ni ujian ni, kita risau. Tapi sebaliknya, dengan siapa kita kata kita risau? Kalau sesuatu yang Allah bagi tu kita risau, kita tidak risau. Kalau Allah tu tak ada dalam diri kita, itu lebih patut kita risau. Kita dah tersalah risau. Risau yang sebenar-benar risau adalah kita merasakan bahawa tidak. Kita merasakan wa qadara rabbuka. Ketetapan yang itu, yang Allah tu, yang bila dia berpisah tu perlu kita risaukan. Kalau misal katalah kita kadang-kadang terlepas, kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita pastinya tidak berakhlak dengan Allah. Bila tidak berakhlak dengan Allah, kita termasuk kategori orang yang zalim. Allah berbuat baik, kita tak nampak. Bila Allah bagikan sesuatu tadi, ujian untuk menaikkan taraf kita, kita protes ujian tu. Kita rasa kenapalah jadi begini, mengapa tak, mengapa gini. Kita proses mencari jalan untuk berbalah. Sedangkan bila nikmat kita sampai, kita rasa pula tak cukup. Kita nak lagi. Sebab kita tidak proses mengenal diri, mengenal Allah, maka hidup kita selalu berbalah dalam diri kita. Tak tenang. Jadi ketenangan tu tak lain, kita harus kenal diri, kenal Allah. Jadi kita lebih takut tak ada rasakan Allah atau merasa keakuan diri lebih bahaya daripada apa musibah yang akan datang ke depan. Ini skill-skill yang Rasulullah SAW dapat daripada Allah untuk menghadapi kehidupan ke depan kita. Jadi apa-apa pun yang tak dapat, Rasulullah Ali dia berdoa yang baik. Rasulullah Ali berdoa. Doa sungguh-sungguh tak dapat. Maknanya sebaliknya, Allah maknanya patutnya dia minta untuk 10,000 dinar lah contohnya, tak dapat. Yang dapat hanya 5 dinar. Yang 5 dinar yang Allah tentukan itu, dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur dapat 5 dinar. Aku minta 1,000 dapat 5, alhamdulillah. Aku bersyukur ya Allah atas Engkau ridha pada aku untuk beri 5, aku pun ridha 5. Padahal dia minta 1,000 kan. Begitulah maknanya. Kita ngajar diri kita gitu, berakhlak dengan Allah. Sesuatu yang kita pohon, jangan memaksa Allah. Dan bila terjadi kita memohon tak dapat, kita akan ridha, ya Allah, yang tak dapat tu, yang kau kata tak dapat tu bagus untuk aku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Aku duduk di situ ya Allah, asalkan kau ridha. Ini skill-skill ni yang harus kita bawa dalam kehidupan kita.
Boleh beramal banyak, 60 tahun ibadah, solat tahajud, solat taubat, macam-macam solat. Tengah malam kita lakukan 60 tahun, tetapi kita tak mampu hadapi ni. Jadi derajatnya orang yang maknanya dia menghadapi kehidupannya dalam keadaan Allah sentiasa ridha. Radiyatan mardiyah. Dia sentiasa redha aja dalam kehidupannya. Apa saja yang Allah Ta'ala tetapkan, itu makamnya lebih tinggi daripada makam-makam orang-orang yang lain. Makam orang yang sabar pun duduk bawah. Sebab makam sabar ni ada tinggi lagi. Tinggi lagi pada makam sabar adalah ridha. Ridha ni maknanya sentiasa apa pun kehidupan dia, ya Allah, terima kasih ya Allah. Abu Yazid Al-Bistami kena tendang daripada raja atas tu, daripada tangga ke bawah tu. Kan? Dalam sakit jatuh tangga tu berdarah-darah sampai ke bawah. Atas tu dia bukan sakit lagi dah, dia berasa nikmat dengan Allah. Redha dia tu membawa rasa nikmat. Ya Allah, kalau kita sakit, aduh sakit kan. Tak ada nikmat dalam tu dia. Sampai bawah jatuh berhenti, baru dia rasa macam sesuatu yang terlepas. Baru dia menangis. Jadi orang ingat, kenapa menangis Abu Yazid? Aku menangis sebab pelukan ridha Allah tadi terlepas. Dia berasa pula dia dah tak sakit tu. Jadi makam orang tu tadi, ridha tu dia sangat tinggi. Ya, dia sentiasa apa pun aturan yang Allah beri kepada dia, dia sentiasa bersedia untuk terima. Terima dia pula dalam keadaan ridha ni, terima dalam keadaan bersyukur. Baik ke tak baik ke, tetap bersyukur. Kerana apa? Kerana hatiku. Walaupun tak baik yang aku terima, tapi hatiku kau bagi rindu. Ataupun hatiku kau bagi mengesakan kau. Dalam keadaan sakit, ujian macam mana pun, tapi hatinya dia tetap bersyukur. Kenapa kau bersyukur kena macam ni? Musibah teruk macam ni. Engkau bersyukur. Bersyukur Allah bagi aku rasa tenang dengan dia. Di situ dia olahkan tadi. Jadi dalam kehidupan kita, kalau mengaji kenal diri, kenal Allah, kita kena selalu olahkan. Maknanya apa pun yang Allah Ta'ala atur dalam kehidupan kita adalah ridha, kita suka. Kita tahu ini adalah yang terbaik untuk kita. Ini kita akan tempuh dalam kehidupan. Sama-sama kita tempuh dalam kehidupan ni. Sama-sama kita tolong-menolong untuk membawa diri kita supaya sama-sama merasakan, mengesakan Allah. Bukan kita merosakkan lagi saudara kita untuk membuat dia jauh pada Allah. Kita sama-sama mencari, sama-sama untuk mengajak, untuk sama-sama kita dapat mengesakan Allah. Bukan membawa mereka untuk melalaikan Allah daripada Allah SWT. Inilah kehidupan yang sebenar-benarnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia diutus memberi rahmatan lil alamin. Rahmat kepada sekalian alam. Maknanya dia dah keluar daripada sekian alam, jadi dia turunkan, dia serahkan nur-nur tu kepada sekian alam. Dia dah jadi nur tu tadi. Bila dia dah keluar daripada sekalian alam tu tadi, dia menjadi nur, menyuluh kepada yang lain untuk menyatakan lagi yang esa hanya Allah SWT. Tiap malam kerjanya adalah untuk mengantar nur-nur ini kepada roh-roh yang telah keluar daripada waktu tidur. Dia doakan roh orang yang tidur keluar tadi, dia antarkan nur-nur dalam perjalanan roh. Supaya nanti waktu siang boleh dijumpa bila diucapkan tadi, masuk ke rohaniah orang yang mendengar. Ini kerja-kerja yang Allah Ta'ala bagi langsung kepada ahli-ahli Allah. Terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Kerana mewarisi rahmatan lil alamin. Mewarisi daripada Rasulullah SAW, iaitu membawa rahmat kepada sekalian alam. Inilah para wali arifin billah. Inilah kerja ni yang bersungguh-sungguh dia buat. Habiskan masanya, habiskan wang ringgitnya. Tak kira apa orang cakap. Dia dah tak nampak yang lain. Hidupku betul-betul untuk menyuluh
untuk memberikan supaya manusia tahu, kenal Allah SWT. Itu aku tak peduli yang lain. Jadi dia tak kira RM1 dia habis apa pun. Dia tak fikir langsung. Dia fikir hari-hari dia nak bertugas begitu. Kita kena ada watak yang begitu. Kita mengkira-kira sangat waktu yang Allah bagi. Kita kata kita tak ada waktu nak belajar ilmu, kenal diri, kenal Allah. Kita buat alasan ni, buat alasan ni. Buat apa ikut si Ajis tu, habis duit dia. Habis anak isteri dia tak dibagi makan nanti. Habis masa tengah malam. Kan waktu malam ni besok nak kerja pagi. Buat apalah sibuk datang si Ajis. Kan ni tak tahu pukul berapa. Kau dah habis pukul 12 kan. Ni lagi tu pukul 1, pukul 2 baru sampai rumah. Besok nak bangun pagi pukul 6. Kewajipan menanggung anak isteri. Dia fikir ke situ. Kalau orang tak ada rasa cintanya kepada Allah, tak ada rasa kerja ni lebih mustahak. Sedangkan 95% masyarakat kita dah hancur. Tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita tak terasa lah kita nak menolong agama Allah ni. Iaitu menolong manusia-manusia yang begitu. Apa Allah jadikan kita ni sia-sia ke? Ya, Allah bagi kita nikmat macam-macam. Syukurilah. Bukan syukuri, sebut Alhamdulillah. Jangan salah faham. Bukan saya tak bagi sebut Alhamdulillah. Syukur yang sebenar-benar syukur itu adalah kita menggunakan Hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakalimun. Itu semua kita gunakan, tandanya kita membawa kepada ke arah mengesakan Allah. Itulah kesyukuran yang paling utama. Tak lain hidup kita adalah untuk membawa manusia, diri kita dan manusia yang lain untuk sama-sama mengesakan Allah. Ini makam kerja yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para Nabi, para Rasul, para wali-wali Allah. Mereka nak dapatkan ilmu, mengenal diri, mengenal Allah ni cukup payah. Tapi mereka dahulukan ni dulu. Zaman Nabi Muhammad SAW teruk diseksa, belum lagi habis kenal diri, kenal Allah. Ahad Bilal dapat tu tadi, ahad aja pun teruk diseksa dah. Untuk nak dapatkan ilmu, mengenal Allah ni daripada Rasulullah pembimbing rohani ni. Kita tak bersungguh-sungguh nak dapatkannya. Kadang-kadang nak datang, nak habis masa tadi 2 jam, 3 jam, kita rasa rugilah. Kita rasa rugi duduk dalam talk ni. Ya Allah. Kita buta tak nampak. Padahal inilah yang akan menyebabkan, iaitu datangnya rezeki kurniaan Allah yang besar. Jangan kita ingat rezeki yang besar tu wang ringgit, harta, bukan. Itu kecil. Rezeki yang paling besar adalah hati kita sentiasa tenang mengesakan Allah. Tinggal bekerja pun kita tenang. Berapa dapat gaji tenang. Ada anak isteri banyak tu. Kau nak berasa cukup. Ini kita duduk dalam majlis ni. Bukan duduk majlis ni kata alah habis buang masa. Balik-balik ulang-ulang kisah mengenal diri, mengenal Allah. Dia tak nampak. Dia buta. Bila kita duduk ada jalan majlis dia, Allah bagi macam-macam. Itu tadi. Macam-macam Allah akan bagi kurniaan rezeki di sisi Allah, iaitu ketenangan. Kita ni kalau cari harta, cuba fikirlah. Kita cari harta, katalah gaji kita 1,000, nanti nak naik 2,000. 2,000 nak naik 3,000, tak cukup juga. Nanti ni bang, ni tak cukup lah bang, nak naik lagi lah 4,000. Dah isteri kita pula kata, bang kalau dapat 5,000 nanti bang, kita boleh gini-gini bang. Kerja lagi teruk-teruk bagai nak mati, 6,000 pula. Tak cukup juga bang, ni jiran sebelah gini lah bang, nak naik 7,000 pula. Lama-lama dunia seisi pun tak cukup, sampai ajal maut datangi kita, menyesal tak sudah. Tolong hidupkan ku balik ya Allah. Jadi apa ada tuju sebenarnya? Bukan saya tak bagi bekerja, kerja. Tapi kita kena ingat, yang lebih mustahak itu adalah kita harus mengenal Allah. Sebab nak bagi kita rezeki itu Allah. Bukannya aku kerja di tempat Petronas, yang menjaga Petronas ni Datuk Seri ni yang menjaga bos. Jadi bos aku Datuk Seri, bukan bos kita Datuk Seri.
Bos kita bukan Perdana Menteri, bos kita bukan raja, bos kita bukan agung. Bos kita adalah Allah yang Maha Bos. Jadi aku bekerja kerana Allah, bukan kerana bos. Selama ni kita bekerja kerana apa? Kerana atas aku ada bos ni, pegawai ni, bos. Salah tu. Jadi kalau bos tu tak solat, kau biarkan. Dia bos aku, tak boleh tegur. Itulah jadi masalah kita. Ini yang jadi masalah kita. Kita telah membesarkan manusia hingga sepatutnya kita beramal ma'ruf nahi mungkar, kita jadi takut disebabkan dia bos kita. Nanti kita tegur, pangkat kita tak naik, gaji kita tak naik. Kita tak nampak rezeki, pangkat, semua itu adalah di sisi Allah. Kita tak jadi manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah adalah kenal diri, kenal Allah. Bila kenal diri, kenal Allah, maka bertakwalah. Maka barang siapa bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah akan memberikan dia rezeki yang cukup. Tapi kita tak yakin, kita lebih yakin kita punya kudrat iradat yang kita buat tadi, kita rasa kita punya, kita bekerja bersungguh-sungguh dapat gaji macam ni, tak cukup, kita kerja kuat lagi. Kita ampu sana, kita ampu sini. Hingga dalam kita bekerja, kita lalai, lupa pada Allah. Itu kita rasa ketenangan gitu. Itu tekanan sebenarnya. Tapi itu kita tak nampak, kita buta. Sebab kita dah nampak ala tuju kita seolah-olah dunia. Bila kita nak ubah? Kita boleh tahu ke depan kita ni, hidup kita sampai bila. Ada orang yang lahir-lahir pun wafat. Tinggal main bola tu, tinggal rancak stamina tu, tak ada sakit apa-apa. Allah boleh cabut nyawa dia tengah padang. Menggeletik-geletik dicabut nyawa dia. Dalam sihat tak ada apa sakit, doktor kata. Apa nak disebabkan dia sakitnya? Tak. Allah yang memenggal nyawa kita. Bila-bila Allah boleh cabut. Tapi Allah kasih sayang, beri peluang kepada kita. Gunakan segala apa yang aku berikan. Kurniaanku tadi. Pulangkan balik kepada aku. Jangan kau pulangkan selain daripada aku, iaitu hawa nafsu. Keakuan kau pulangkan yang Allah bagi nikmat tadi. Maka itu kau kata kau orang yang bersyukur. Itu bukan orang bersyukur. Orang yang bersyukur kepada Allah, dia tahu menghargai tadi. Kehidupan itu harus dia pulangkan balik kepada Allah, mengesakan Allah. Hidupnya mengesakan Allah, penglihatannya mengesakan Allah, pendengarannya mengesakan Allah, kalamnya setiap itu mengesakan Allah. Datang lintasan ilmu-ilmu dia, semua dia ajakkan mengesakan Allah. Dia ulang-ulang tujuh yang dia ulang-ulang dalam dirinya, sentiasa dia ulangkan, dia pulangkan mengesakan Allah, tak ada keakuan dirinya. Itu orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Tak payah kita sebut banyak-banyak. Kita ulangkan itu, maka kita dah dipanggil oleh Allah, hamba-Ku yang bersyukur. Kalau tidak, kita dah ulang-ulang tapi kita masih merasakan kita punya penglihatan, kita punya kudrat, kita yang berkehendak ini, kita yang mendengar, kita yang solat, kita yang puasa. Itu bukan golongan orang yang bersyukur. Itu golongan orang yang berbantah-bantah dengan Allah. Allah mengatakan hak Allah, kita pun mengatakan hak kita pula. Kita mengatakan hidup ini hidup kita. Padahal hidup ni hidup Allah, cerita Allah. Kita kata cerita, kita yang membuat cerita-cerita kehidupan kita. Allah dah bagi aku, lantak aku nak buat apa? Ya Allah. Berani kita sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Kalau kita kenal diri, kenal Allah, takut kita. Takut kita. Ya Allah, aku tak ada siapa kat rumah ni, aku takut ya Allah. Tersinggung Allah. Engkau lebih takut bila bersendirian. Kau tak takut bila kau tak merasakan aku hadir. Kau tak takut. Sedangkan aku sentiasa hadir, sentiasa tidak pernah meninggalkan. Engkau tak rasa pun. Kau rasa engkau sendirian, padahal engkau denganku. Tak takut ke kita ni? Kita tak berakhlak dengan Allah. Kita lebih takut kawan-kawan, keluarga kita tak ada dengan kita, duduk sendiri kita takut. Padahal Allah sentiasa menemani kita, sentiasa tak pernah meninggalkan kita. Bahaya tak pengetahuan kita yang begitu tadi? Bahaya. Kita dah biasa ramai, tiba-tiba tak ada, kita duduk sorang-sorang. Kita jadi takut pula. Takutnya sebab apa? Keliling tak ada, kita rasa sorang-sorang. Lah Allah tu kat mana? Kita tak ajar diri kita gitu.
Kita tak ajar isteri anak-anak kita gitu. Bila kita keluar rumah, kita tak ada kau sakit. Allah dulu. Allah bersedia, kau ni yakin. Ni aku nak pergi menuntut ilmu, gini. Ini banyak isteri-isteri yang derhaka. Setiap kali suami ni nak pergi belajar menuntut ilmu, mengenal diri, mengenal Allah, setiap kali itu dia buat hal, isteri ni. Ini isteri yang derhaka. Tak ada pun dia dah bersusun dah. Malam-malam dia akan buat hal supaya suami dia tak dapat pergi keluar kuliah. Ada macam-macam cara lah perangai ni isteri zaman sekarang ni. Saya tengok. Bukan semua, tapi banyak. 95%. Dia gagal dalam rumah tangganya. Tapi seolah-olah nampak dia sempurna. Tapi bila kita tengok banyak yang berlaku nusyus, berlaku suami dayus dalam tu. Tapi dibiarkan berada dalam keadaan itu. Bukan saya cakap ni maknanya ini saya mencerita, saya nampak clear. Diperlihatkan. Sebenarnya kedudukan suami isteri di zaman kita sekarang ni adalah banyak yang berada di dalam keadaan isteri yang nusyus atau suami yang dayus. Banyak. Bila dia mengaji baru dia sedar dia dah melakukan tu. Tapi yang tak mengaji, kenal diri, kenal Allah, dia tak nampak. Dia dah berlaku khianat kepada suami. Suami melakukan khianat kepada isteri. Duduk lagi dalam satu rumah tangga. Dan tak dibereskan lagi. Tak diselesaikan lagi kerana dia anggap benda tu macam biasa dah. Biasa dah lafaz-lafaz yang menyebabkan kita ni terpisah. Dalam rumah tangga banyak terjadi. Tapi seolah-olah ditutupi, seolah-olah tak ada. Sebab rumah tangga dia bahagia. Jarang yang kita lihat rumah tangga yang saling faham memahami. Ini yang berlaku pada penghujung akhir zaman ni. Tanda-tandanya jelas hari kiamat tu dah semakin hampir sangat dah. Inilah dia. Jadi keluarlah baka-baka daripada anak-anak yang mak dan ayahnya dalam keadaan gitu. Mak dalam keadaan nusyur, derhaka kepada suami. Suami pula dalam keadaan dayus membiarkan. Jadi keluarlah baka itu, baka yang akan membawa kerosakan. Maka itu disuruh Nabi Khidir bunuh. Faham? Jangan pula nanti dengar talk saya pula saya kata saya cakap suruh bunuh. Bukan saya suruh bunuh. Makna bunuhlah hawa kenapsuan tu tadi. Bunuhlah perangai nafsu yang begitu. Perbetulkan balik. Perbetulkan balik dengan jalan mengenal diri, mengenal Allah. Kalau tidak kita tak nampak. Tadi pagi yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim, kita dah menyebut dia 50 tahun. Kalau 60 tahun, 70 tahun. Kita dah sebut ihdinas siratal mustaqim, tapi kita tak pernah tahu jalan yang benar tu macam mana. Ada siapa boleh menjelaskan apa tu jalan yang benar yang kita kata kita mohon pada Allah tu? Susah. Lepas tu kita tak tahu yang bahawasanya setiap saat Allah menunjukkan jalan yang benar, yang ihdinas sirat. Allah sentiasa menunjukkan jalan yang benar. Maka itu kita disuruh mohon ihdinas siratal mustaqim sebab Allah sentiasa tunjukkan jalan yang benar. Yang menyebabkan kita tak nampak jalan benar yang Allah tunjukkan itu tadi, kita buta sebab apa? Sebab kita masih lagi tak buang keakuan sifat-sifat mazmumah gitu. Maka itu yang menutupi jalan. Jalan tu ada. Tapi kita tutup tu tadi. Kita mengikuti jalan-jalan Yahudi. Sejak merdeka lagi, Yahudi dah masukkan. Aku bagi kau merdeka. Arwah Tunku Rahman. Tapi syarat dia, kau kena ikut undang-undang kami. Hanya sikit dari undang-undang Islam, nikah kahwin dia. Kurang ajar betul Yahudi. Siapa dia bagi meleka pada kita? Jadi kita ni yang bodoh nak jadi agung, nak jadi menteri, ikutlah. Padahal Rasulullah kata, jangan kau bermesyuarat pun dengan orang Yahudi. Ini kau mengikut pula. Berat benar. Jadi negara kita ni adalah negara yang
mengikuti sistem Yahudi. Tak payahlah cerita banyak. Jadi, kita sendiri yang harus membawa sistem khalifah kita ni pada diri rumah tangga kita dulu. Jangan kita nak lawan luar dulu. Masyarakat kita masing-masing menginginkan, iaitu harus belajar kenal diri, kenal Allah, baru ada kekuatan untuk kita nak nyatukan. Kalau tidak, tanpa ilmu mengenal diri, mengenal Allah, mengesahkan Allah ni tadi, ibarat kita ambil pasir tu, tepi pantai pasir, kita genggam nak satukan. Genggam kuat macam mana nak satukan, tetap berpecah belah. Tapi kalau kita ada tauhid, ruhama'u bainahum, mengesahkan Allah pasti dengan kasih sayang tu tadi, dia akan bersatu. Ar-Rahman Ar-Rahim juga yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Bukan mudah, kita pusing sana, pusing. Orang dulu-dulu dah banyak buat dah. Pergi Nusantara, pergi sini, pergi nak satukan. Bukan senang. Wang ringgit habis, masa habis semua untuk nak satukan manusia ni. Seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pergi juga, kita buat juga. Kita pergi di Bacok, pergi Kota Baru, kita semuanya ada masalah cerai-berai. Bukan rumah tangga aja, bermula daripada rumah tangga, dalam. Kemudian dalaman diri, kemudian rumah tangga, kemudian masyarakat pun bercerai-berai juga. Puncanya kita tidak betul-betul mengesahkan Allah. Ada keakuan dirilah. Punca kita jadi berbalah dengan suami isteri, anak-anak. Sebab tidak ada perasaan iaitu tadi. Iaitu nak buang keakuan diri itu tadi. Kita buang keakuan diri, insya-Allah rumah tangga kita hidup bertambah kasih sayang, rahmah ubainah, Rahman dan Rahim. Tapi bila tak ada dalam rumah tangga tu perasaan iaitu kenal diri, kenal Allah, masih ada rasa keakuan diri, maka kita berada dalam kerosakan pun kita biar dalam rumah tangga kita. Itu yang berlaku kalau kita melihat dengan penglihatan Allah. Kita duduk atas, Allah tunjukkan memang banyak dalam kampung ni, banyak masalah-masalah rumah tangga. Sebab bila dalaman dia tu bermasalah, akan bermasalah juga di luar. Itu. Berapa kerat yang betul-betul dalam kampung ni yang belajar mengenal diri, mengenal Allah. Imam tu sendiri, ulama pun sekarang sendiri menolak untuk mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Dia kata cukup pelajaran yang kita belajar di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, di universiti, cukup untuk kita kenal diri, kenal Allah. Ini saya cakap tadi, ini satu kerosakan yang dipanggil tadi lebih teruk daripada Dajjal. Ya, lebih teruk daripada Dajjal, yang Rasulullah kata aku lebih takut lagi ulama yang begini. Orang alim, pemimpin yang begini, yang tak kenal diri, tak kenal Allah, dia nak bawa masyarakat ke mana? Dia nak bawa umat ke mana? Dia sendiri pun tak kenal diri, tak kenal Allah. Tapi dia mengaku dengan mulut, dia rasa dia kenal diri, kenal Allah. Hingga kan sistem kita dah berlaku sejak mula merdeka sampai sekarang, berpuluh tahun dah, tetap sistem yang kita bawa, sistem Yahudi. Tak ada ke jalan ulama, tak ada nak fikir apa, macam mana cara nak membetulkan. Kita biarkan terus-menerus ke anak cucu kita mengecapi sistem Yahudi ni. Sistem yang Allah sendiri bagi tahu akan membawa kita ke arah kesesatan bersama mereka. Sebab Allah telah meletakkan dalam diri orang Yahudi ni mengajakkan untuk kesesatan. Allah dah bagi tahu, kita tak usah salahkan siapa-siapa. Kita yang buat perjanjian. Jadi tak apalah tu perjanjian tu, jangan kita sekarang nak ngorak langkah balik untuk mewujudkan Mahdi dalam diri kita. Kita kena belajarlah kenal diri, kenal Allah. Sebelum datang Mahdi yang benar-benar, Imam Mahdi yang benar-benar tadi, jadi dalam diri kita perlu kita adakan dapat Imam Mahdi tadi, dapat Mahdi tadi, dapat petunjuk dan dapat boleh memberi petunjuk. Tak ada jalan lain, harus mengenal diri, mengenal Allah. Jadi mengapa kita jadi leka? Mengapa kita lagi tak faham lagi? Mengapa kita tak mengorak langkah? Wahai ulama-ulama, wahai pemimpin-pemimpin besar kita, sesiapa engkau biarkan ke masyarakat engkau berada dalam keadaan begini, tak mengesahkan Allah?
Waktu mengesahkan Allah tu waktu ritual solat tu ke? Itu pun tak faham juga engkau. Dalam ritual engkau solat pun, kau nak mengaku diri engkau yang solat. Tu pun bukan tak dapat mengesahkan Allah juga. Masih biol lagi, masih jadi keadaan kita lagi mabuk dengan dunia lagi di dalam keadaan kita solat. Jadi kita nak banggakan tu, ya Allah. Ini saya cakap tadi, tak ada jalan lain. Allah Ta'ala kata, ingin aku dikenali, kenallah Allah dulu. Kenallah Allah dulu. Tak kira siapa pun kita. Kalau kita dah tinggi mana ilmu pun, pangkat yang paling tinggi sekalipun, tetap juga Allah Ta'ala kata, ingin aku dikenali. Harus kau kenal aku dulu. Kalau kau tak kenal aku, tak ada harga diri kau di sisi aku. Hidup kau dalam kerugian aja. Dan kau yang menyangka-nyangka seolah-olah kau beruntung. Kau nak tipu siapa? Kau tak tenang sebenarnya. Hanya orang yang kenal diri, kenal Allah yang merasa tenang sentiasa. Dia tak perlu lagi yang... Tak perlu. Saya tak perlu orang nak panggil saya pergi istana ke, pergi buat talk ke, mana-mana pun. Saya tak rasa pun saya perlu tu semua. Sebab saya cukup apa yang Allah dah bagi ni, cukup saya dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dibagi pun tak apa, saya pergilah. Kalau tak bagi pun saya dah cukup ni. Saya tak hina lah saya nak pergi tanpa izin Allah untuk ke sana. Saya dah rasa cukup dengan Allah apa yang dah ada ni. Sebab siapa yang tak nak menolong agama Allah, dialah rugi. Saya sentiasa. Dipanggil saya pergi, tak panggil saya tak kisah pun, saya cukup dengan Allah SWT. Jangan ingat saya nak menompang-nompang, tak ada. Saya dah cukup rasa saya dah sempurna dengan Allah dah. Saya tak perlu yang lain-lain. Sebab apa? Bukan saya sombong. Sebab kalau betul lah kamu betul-betul nak menolong agama Allah, kamu patutnya mengambil kita untuk membawa. Sistem yang kita bawa sekarang ni adalah sistem yang untuk mengajak betul-betul mengesahkan Allah. Kita bukan nak wang ringgit, kita bukan nak harta, kita bukan nak tanah, kita bukan nak perempuan. Kita betul-betul nak ajakkan betul dapat Allah SWT seperti mana Nabi Muhammad SAW. Kita tak kira waktu kita habis macam mana. Kita tak kisah sebab ini semua waktu adalah waktu untuk mengesahkan Allah, bukan waktu untuk kita. Kebahagiaan, kenikmatan adalah waktu kita mengesahkan Allah, tu kenikmatan yang besar. Jadi kita dapat dikurniakan oleh Allah gitu. Jadi kita nak yang lain-lain juga merasakan kebahagiaan yang sempurna, iaitu mengesahkan Allah, tak ada lain. Nak mengesahkan Allah, betul-betul kena kenal Allah dulu. Allah Ta'ala kata. Kita kata, Qul huwallahu ahad, tak cukup. Kita kena bedah siasat. Yang mengesahkan Allah tu siapa? Jadi kita kena tengok dalam diri kita benar-benar. Betul ke aku ni dah kenal Allah? Aku sebut nama Allah, tapi mengapa tak rasa syok, tak rasa bergetar, tak rasa rindu, tak rasa asyik? Mengapa ni? Jadi tak perasan ke hidup aku ni apa sebenarnya tujuan aku ni? Jangan sampai dah wafat baru menyesal minta hidup. Sekarang ni Allah bagi waktu yang banyak dan Allah bagi bermacam-macam cara nikmat untuk kita hargai. Supaya kita bersyukur kepada Allah, kembali kepada Allah, mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah tu. Ya. Siapa yang mendengar YouTube ni, alhamdulillah. Mereka-mereka yang dengar disentuh hatinya oleh Allah. Sebab dia mendengar dengan pendengaran Allah. Dan dia tahu kalam-kalam yang keluar ni bukan kalam saya, tapi kalam-kalam Allah. Dan dia mendengar dengan pendengaran Allah. Pasti akan masuk ke rohania dia. Kerana perkataan yang keluar daripada kalam Allah adalah perkataan yang suci, yang berkaitan dengan suci akan masuk ke dalam pendengar-pendengar yang suci, benar-benar ikhlas menerima, dan dia akan membersihkan kolbun-kolbun pada dalam diri kita dengan perkataan-perkataan ini tadi, iaitu mengajak mengesahkan Allah perkataannya, tidak lain. Kita nampak semuanya, apapun perjalanan-perjalanan hidup kita sebenarnya telah disusun oleh Allah. Tapi bila kita tak nampak perjalanan hidup kita adalah disusun oleh Allah, maka kita menutupi, kita rasa perjalanan hidup kita yang menentukan.
malang nasib kita ya. Jadi saya rasa cukuplah sampai situ dulu. Kita mintalah pencerahan daripada Al-Fadil Ustaz Ahmad Al-Za'i Al-Masri dan juga Syekh Latif juga teman-teman kita yang lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم التواب الرحيم أستغفر الله العظيم التواب الرحيم أستغفر الله العظيم التواب الرحيم. Terima kasih kepada para sahabat, para pengunjung Zawiyah Tok Ayah. Zawiyah Tok Ayah sentiasa mengalu-alukan kehadiran, kedatangan para masyayikh, para arifin billah, sama-sama membicarakan pada setiap malam, setiap ketika, setiap saat kalau boleh. Setiap hari, setiap waktu. Kita mahu ada orang yang tolong membawa umat kepada mengesakan Allah. Jikalaulah nak dikatakan kem pemantapan akidah, inilah dia. Kalau nak dikatakan kursus pemantapan akidah, inilah dia. Kalau nak dikatakan program pemerkasaan akidah, inilah dia. Kalau nak dikatakan mencari modul bagaimana nak memperkukuhkan akidah umat, inilah dia. Kalau nak cari formula perpaduan ummah, inilah dia. Kalau nak cari bagaimana nak menyatukan seluruh dunia, inilah dia. Kalau nak cari cara untuk mendamaikan seluruh dunia, tak ada berbalah-balah, damai, aman, sentosa, berbaik sangka, mahabbah, keindahan dalam ukhuwah, inilah dia. Kerana kemampuan untuk bersama dengan Allah itu di setiap orang berbeza-beza degree dia. Ada orang bersama dengan Allah 1% dia. Ada orang dalam hidup dia bersama dengan Allah 10%. Ada yang 30%, ada yang 50%. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para arifin billah ni markah dia A lah, bersama dengan Allah, mumtaz lah. Maknanya dia 90 ke atas lah markah dia. Dan kalau 100% ni bagi saya ialah Rasulullah lah. 100%. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita bukanlah maksum. Adapun kita terselit-selit kesilapan. Manakala Rasulullah tidak ada kesilapan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana itulah kita sentiasa bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Profesor Wan Matno, anak murid Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, dia kata if you want to go to Allah, you cannot go without Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassul lah tu.
Tawassul lah tu. Mustahil kita akan sampai kepada Allah kalau kita tidak melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suatu kewajipan dalam hidup kita. Kerana Nabi Muhammad ini adalah orang yang boleh dipeluk, boleh dicium, boleh dilihat, boleh ditatap, yang memiliki wajahnya yang seperti kita, yakni dua mata, ada hidung, sepasang telinga, ada rambut, sama tangan dua, kaki dua. Dalam erti kata, dia adalah manusia seperti kita yang kita boleh cium tangan dia. Kita boleh dakap kerinduan padanya. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu tidaklah mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya' inda rabbihim yurzaqun. Apabila tidak mati ruhaniahnya dengan pelbagai dalil, seperti tiadalah menjawab salam melainkan aku dihidupkan bagi orang yang memberikan salam kepadaku. Maka tiadalah salah jikalau seseorang itu berkata at-tahiyyatul mubarakatuh thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dia terasa seperti sedang di hadapan dia sedang Nabi Muhammad itu mengimamkan dia dalam solat dia. Tak salah. Tak salah. Sebab ada itu dalil yang besar. Ka. Tu apa benda ka? Ka ya, bukan hu. Ka ni maksud dia tu depan kita. Dia depan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kerana itulah para muhibbin dan juga para pecinta, para pejuang tauhid, para perjuangan mengesahkan Allah, tidak pernah lekang mulut dia daripada mencakap tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Pengetahuan tentang Nur Muhammad ini adalah satu perkara yang wajib. Kerana dia adalah merupakan jalan pulang. Dia adalah merupakan jalan mengenal diri. Jikalau kita kenal sosok tubuh kita yang boleh ditepuk ini, maka susur galurnya itu bakal sampai kepada yang bernama Nabi Adam. Namun sosok ini yang boleh dipegang ini, yang boleh ditampar ni, adalah merupakan sarung yang kita akan tinggalkan. Suatu hari nan ketika malaikat Israel akan datang menyelup, mengeluarkan nyawa gitu. Dengan peralatan-peralatan dia yang ganas, dengan maut yang dia bawa, memisahkan kita daripada sarung ni. Lalu orang akan uruskan kita, sarung ni orang akan uruskan. Bila kaku dan beku, terbujur di atas pembaringan, tidak mampu berkata dan bergerak lagi, tiadalah lagi orang panggil ini sebagai Ahmad. Bahkan orang ramai akan panggil jenazah. Bila jenazah akan sampai rumah ya? Bila jenazah itu akan disolatkan ya? Bila jenazah itu akan disimpan ya? Jenazah. Tak ada dah namanya Ahmad. Orang panggil mayat. Bilik mayat. Na'udzubillah. Kena simpan lagi dalam bilik beku peti ais. Beku lagi dalam Noah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Di kala itu kita pergi mana? Kita jadi apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Susur galur kita yang sebenar tu apa? Susur galur dia. Marilah kaji. Jangan kita hiasi badan ini
dengan pelbagai colourful yang munawwarin, make up yang hebat, formula awet muda yang pelbagai, dihiasi dengan pakaian yang serba indah. Walhal itu semua hanyalah sarung yang bakal ditinggalkan yang mungkin reput di dalam kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fokuslah pada diri kita yang sebenar itu. Yakni roh kita, yang ayah kepada roh kita adalah merupakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang Nur Muhammad ini satu bicara yang mengasyikkan, terutamanya bagi orang-orang yang ahli, orang yang dalam bidang yang pernah melihat, mensyuhud, yang selalu berjumpa dan wusul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saban waktu, saban ketika matanya itu tidak pernah lekang daripada memandang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Akwan, Sayyidul Mursalin, Khataman Nabi wal Mursalin. Kerana itulah Rasulullah memilih untuk wafat. Dan dia menjadi Muhammad fil mala'il a'la, Muhammad fil awwalin, Muhammad fil akhirin, Muhammad fil mala'il a'la. Kerana bila dia wafat, dia berada dalam hati setiap kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sesungguhnya, ketahuilah dalam diri kamu ada Rasulullah. Sebab kalau diterjemahkan, ketahuilah daripada kalangan kamu ada Rasulullah, itu bukan terjemahan yang tepat. Kerana ayat itu ada ayat yang lain, iaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min. Dia guna min, Tapi ayat yang tadi tak guna min, dia guna fi. Wa'lamu anna fi kum Rasulullah. Fi dengan min beza maksud. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah diketahui, telah hadir dan datang seorang rasul dari kalangan kamu. Among you, dalam bahasa Inggeris, among you there was a prophet. Tapi wa'lamu anna fikum memang tak dapat diterjemahkan selain daripada ketahuilah dalam diri kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pintu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil, ketahuilah ana madinatul ilm wa ali babuha. Ketahuilah bahawa aku ni bandaraya ilmu dan pintu kecilnya adalah Ali. Begitulah kiasan dia. Allah itu merupakan khazanah, lautan zat, lautan ma'rifat, lautan sifat, lautan af'al, lautan infial yang mustahil dihabis kaji. Dan pintunya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai diriku, wahai para santri, wahai seluruh manusia alam buana, ada satu lagu, kalau diizinkan untuk saya
dendangkan bagi menghiburkan diri sendiri dan hati tuan-tuan yang lara. Hari ini kita pergi berjihad, langkah kaki dengan penuh gagah, menghayunkan tangan dengan megah, bangga dengan Nabi Muhammad, bangga dengan Nabi Muhammad. Betul? Kamilah tentera akhir zaman, membunuh izm-izm jahat, melahirkan akal yang sihat, melahirkan jiwa yang sihat. Musuh kami adalah Dajjal, peluru kami adalah selawat, panji kami adalah kasih sayang, pakaian kami adalah tauhid, panji kami adalah mahabbah, panji kami adalah mahabbah. Ya Rasulullah, terimalah kami, ukirkan nama kami di dalam hatimu. Ya Allah, catatkanlah kami di kalangan mukhlasin dalam mengejar syahid. Ya Allah, letakkanlah kami di kalangan mukhlasin dalam mengejar syahid. Ya Allah, letakkanlah kami di kalangan mukhlasin dalam mengejar syahid. Ya Allah, letakkanlah kami di kalangan mukhlasin dalam mengejar syahid. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengukirkan nama kita dan meletakkan nama-nama kita, roh kita, diri kita seluruhnya di dalam hati baginda. Kerana itu sahaja jalan untuk berada di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan dalam hati Nabi Muhammad itu dapat melihat zat Allah yang kita sembah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-mukasyafa wa bil fuqarah ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat inayah pada malam yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka alhamdulillah Allah Taala meletakkan kita ini sentiasa menjadi hamba yang dipanggil hamba. Rasulullah SAW amat bangga dipanggil hamba, abdihi. Apanya? Mengikut kepada hala tuju, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Kita ni tak mampu. Tapi Allah Ta'ala yang dengan tangan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang melaburkan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Dialah yang menyusun semua. Kita memang tak ada daya upaya pun, tak ada daya upaya apa pun. Jadi setiap dalam kehidupan kita ni kita minta wa fawwidu amri ila Allah. Dia yang susun. Datang daripada dia pun dialah yang susun. Datang daripada mana pun dia yang susun. Jadi kita tak nak ada apa sikit pun. Datang daripada dia pun kita harapkan dialah yang susun. Begitu juga dengan semualah sekalian makhluk. Sekalian alam ni pun kita rasa kita nampak Allah dahulu. Fa inna ma tuallu fasamma wajhullah. Jadi mudah-mudahan Allah Taala meletakkan kita dibuang sifat keakuan diri ini. Memang kita menyebut dalam mulut ni memang mudahlah. Kalau kita nak sebut mudah, membuang keakuan diri mudah yang mulut menyatakan. Tapi wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian Allah Taala kata, kenapa tidak kamu perhatikan? Memang
Memang bukan mudah disebut dalam mulut, tapi nak berperang tu bukan mudah. Bukan mudah. Kita dalam diri kita merasailah bagaimana keadaannya. Ada pengalaman rohani dan sebagainya. Berlaku dalam diri masing-masing. Bahagian masing-masing lah maksudnya. Tak samalah. Tapi itulah, kita ungkapkan dengan Allah SWT bahawa kita ni memang tak mampu. Apa yang mungkin buat sampai tahap memang bila nak cerita pasal kenal diri je lah, diri. Sampai tahap memang Allah Ta'ala letakkan memang datang semua. Sampai tahap memang kita dah tak mampu dah. Sampai perkataan yang kita sebut, ya Allah, aku tak mampu ya Allah. Dan suara tu yang Allah Ta'ala nak dengar sebenarnya. Aku tak mampu. Ini suara ni aku nak dengar ni. Suara ni aku nak dengar ni. Tak mampu ni. Kalau kita rasa kita mampu, pasti kita masih datang balik kita punya, yang dikatakan kemahaguan kita, macam-macam lah musuh-musuh kita tu. Itulah yang Allah Ta'ala bagi, yang dikatakan bukan idea tapi ajaran daripada Allah SWT bagi, yang dikatakan ialah saya sikit lah Allah Ta'ala bagi. Sikit lah, saya ni tak ada apa pun sebenarnya yang nak cerita ni. Tapi dalam keadaan tak mampu, suara tu, dan suara-suara taubat, menyatakan, ya Allah, mana mampu aku nak buat macam ni ya Allah. Perang ni pun aku tak mampu ya Allah. Perang dalam ni aku tak mampu ya Allah. Sampai tahap tu yang kita kena berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang begitulah keadaan dia. Jadi suka saya ulang, dosa kita yang banyak ni, himpunkanlah banyak-banyak dosa kita ni. Himpunkanlah iman, maksud saya bukan sekarang. Himpunkan yang dulu-dulu tu, dibawa di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita sentiasa tidak menganggap diri kita ni, saya sendiri, bukan saya cakap orang lain tak, saya sendiri. Supaya kita tidak menganggap diri kita ni bersih, suci. Sebab suci tu hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak letakkan di situ. Kalau kita pergi haji, kita pergi umrah, kita rasa kita dah tawaf, habis haji apa semua, kita rasa kalau kita pergi haji lah, kita rasa saya rasakan gitu masa tu. Saya tak kenal diri, tak kenal Allah pun masa tu. Tapi dalam keadaan Allah Ta'ala letakkan juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam fikiran saya cakap, aku balik ni aku tak rasa suci lagi ya Allah. Aku tak rasa aku ni bersih ya Allah. Itu Allah Ta'ala letakkan. Sikit saya belajar, tapi banyak benda yang saya jatuh. Tapi itu yang Allah Ta'ala letakkan, titipkan satu doa. Bila saya balik daripada Makkatul Mukarramah, aku tak rasa suci, aku tak rasa bersih ya Allah. Aku masih lagi kotor ya Allah. Itu suara itulah saya cakap. Kalau Walid Ibrahim Malik mengatakan bahawa itulah suara ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia mengaku kesilapan dia. Kita pun tak tahu, tak faham mana pun. Kita tak faham mana, tapi Allah Ta'ala memberi faham sikit demi sikit, step by step. Satu step untuk kita bangun diri kita ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mampu kita. Kalau kita fikir dulu, ya Allah, aku rasa aku ni lingkup ni. Saya cakap diri saya, bukan saya tak cakap orang lain. Diri saya sendiri memang lingkup saya. Lingkup selingkup-lingkupnya, hina sehinanya ini saya. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala letakkan menerusi pembimbing rohani, membimbing hati kita, bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur. Satu keberuntungan yang dikatakan, kalau yang dikatakan keberuntungan kita lah. Allah Ta'ala mendidik kita, menerusi guru-guru pembimbing rohani, mentalkinkan kita la ilaha illallah. Rasa kita macam hati kita ni tenang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ruhama wa bainahum. Kalau Rasulullah SAW suruh runtuhkan bukit Taif tu, bukan Rasulullah SAW, maknanya dia baling batu apa semua, tapi malaikat kata nak kau runtuh, nanti aku nak runtuhkan ni bukit Taif ni.
Rasulullah kata jangan. Besok lusa akan datang ada orang Taif yang akan beriman kepada aku. Rasulullah beritahu. Sampai sekarang begitu kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Sampai sekarang ni lah. Itulah yang dikatakan kasih sayang yang terlalu tinggi, yang kita amat-amat menghargainya. Begitu juga dengan pengganti Rasulullah SAW. Amat kita menghargai lahirnya seorang mursyid arif billah untuk bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa hati kita ni kepada Allah bukan mudah. Yang lain-lain guru-guru mursyid, guru-guru tarikat semua ada bahagian-bahagian dia yang bawa nak bawa hati anak-anak murid dia supaya kenal diri, kenal Allah ni. Itu di akhir zaman ni dalam keadaan yang bercampur baur. Fajama'nahum jam'ah, bercampur baur dah. Kita pun bila tak ada benda ni kita rasa yalah kita akan terikut lah macam Syaziz kata tadi. Dia terikut dengan rentak-rentak yang yalah rentak-rentak Yahudi lah yang dulu daripada Tunku, minta maaf cakap, daripada Tunku Abdul Rahman dulu kan. Yalah. Kita fikir balik, kita merenung balik, begitulah keadaan dia. Banyak penipuan yang berlaku dalam politik negara kita ni. Bukan negara-negara lain pun sama juga, tapi kita duduk di dalam negara Malaysia ni, itulah politik yang menipu. Jadi itulah kita kena bangkit apa inilah. Bangkit kenal diri, kenal Allah supaya dia akan nampak Allah Ta'ala jelas menunjukkan ke depan tu macam mana kau kena tipu kan, macam mana kita duduk dalam tong najis tu, macam itulah keadaan dia. Kita nak duduk tempat bersih, tapi kalau kita tak perasan kita duduk dekat tempat najis tu, kita mengikut sistem-sistem Yahudi, terutamanya ialah sebelum ni ada menyebutkan tentang riba dan sebagainya. Riba itulah yang jalan utama kita boleh terpesong jauh. Kalau kita tak keluar daripada riba tu, memang kita akan susah lah. Ramailah kawan-kawan saya. Saya dah buat sendiri dah. Saya dah buat sendiri dan saya cerita. Serba sikit kawan-kawan yang baik saya, kawan-kawan yang rapat saya. Tapi dia orang tak boleh nak ikut pun. Kan? Masih tenggelam dengan riba tu. Saya keluar sendiri daripada riba. Saya terus terang saya cakap. Kan? Kalau riba lah. Tapi saya kesian kawan-kawan saya. Saya dah buat dan saya dah cerita, tapi itulah saya mampu. Saya nak beritahu. Sekurang-kurangnya dia akan teringat apa yang saya cakap, mudah-mudahan. Itulah, mudah-mudahan dia orang keluar daripada kepompong riba ni. Sebab bahaya sangat. Dia tak boleh, hati dia keras sangat tentang nak bawa kepada hati kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa sendirilah kita bila keluar, kita bila keluar daripada kepompong riba tu, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi jalan satu persatu. Sebab tu kita memerlukan, dulu saya cari, saya tak jumpa guru mana-mana pun. Ialah guru-guru yang ustaz-ustaz. Tapi bila kita minta nasihat, menerusi guru-guru, ini jalan dia, yang ni jalan. Alhamdulillah, itulah panduan-panduan kita. Sebab kita tak ada panduan lain dah, melainkan orang yang inilah dekat dengan Allah kan. Sampai yang dikatakan dalam hati saya cakap kan, saya nak dekat dengan guru yang dekat dengan Allah, mudah-mudahan percikkan dapat dekat dengan Allah. Dululah perkataan tu yang saya cakap dulu. Dan alhamdulillah terzahir pada hari ini, sikit-sikit walaupun kita tergelincir, tapi Allah Ta'ala bangunkan kita balik. Alhamdulillah, sayangnya Allah SWT kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus-menerus membimbing kita, mendidik kita dan memelihara guru-guru pembimbing rohani yang ada di muka bumi ini, yang amat-amat saya sayang, amat-amat saya rasa berharga bagi saya, sampai dunia dan akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara semua, insya-Allah. Sekalian boleh tahu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wahid. Pada malam ni saya masih lagi belajar tentang perjalanan, iaitu perjalanan rahsia diri. Saya selalu tanya-tanya pada diri saya, siapa aku? Kenapa aku? Apa tujuan? Ke mana aku? Untuk apa?
Jadi di atas persoalan ringkas itu membuatkan saya selalu mencari jawapan yang panjang. Untuk mencari jawapan yang panjang itu, saya melalui pelbagai pengalaman, ujian, dugaan dan seterusnya. Saya masih lagi mencari sehinggalah saya berjumpa dengan Ustaz Aziz dan rakan-rakan yang lain, membimbing tentang kerohanian saya sedikit sebanyak, di mana perjalanan insan saya itu tidak sempurna. Itu saja. Allah SWT apa yang diucapkan oleh teman-teman sahabat-sahabat kita, pada Ustaz Ahmad Auza'i Al-Masri, Syekh Latif dan Al-Hafiz tadi, semuanya daripada khatir Rabbani, daripada lintasan-lintasan ketuhanan yang suci, yang kudus, yang daripada kalimat-kalimat Rabbi yang tak lain semuanya adalah cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah nak kisahkan. Saya nampak tak lain, semuanya adalah kisah-kisah yang Allah nak menceritakan, yang ada pada yang disebutkan tadi menerusi rohaniah yang Allah Ta'ala anugerahkan. Rasa-rasa tu tadi, itulah kesucian ni bagi Alhamdulillah. Menjaga kesucian ni adalah lebih sulit lagi daripada beramal 60 tahun. Kita beramal 60 tahun tu dia dianggap mudah lagi. Tapi nak menjaga kesucian ni, kejap kan ada keakuan diri. Tu hilang kesucian tu. Jadi orang yang menjaga kesucian ni, kata Sayyidina Ali, dia ibarat seperti malaikat-malaikat. Tu tadi. Dia ibarat roh-roh yang suci. Dia sentiasa menjaga wuduk dalam dia tu, menjaga kesucian, jangan sampai ada rasa keakuan diri. Bertahun-tahun dijaga. Itu. Makin lama dijaga, makin bersinar, makin bercahaya, makin menyuluh. Perkataan yang keluar daripada itu, perkataan yang akan tembus ke rohaniah setiap pendengar-pendengar. Walaupun yang disebut tu burung aja. Tak disebut dalam ayat Quran pun, disebut burung je. Tapi burung tu ada dalam Quran. Tairah kan, burung. Tapi disebut burung dia, orang yang dengar burung tu dah faham dah. Kena ada dua sayap. Satu sayap yang betul-betul adalah pengharapan, satu lagi adalah sayap iaitu benar-benar mengharap dan juga tidak mahu kepada yang lain. Atau dua sayap tu yang boleh terbang kepada menuju mengesakan Allah. Dia ikut pecahan masing-masing. Ada yang mendengar perkataan burung tu daripada orang yang suci tadi, ada yang mendapat begini pula pecahannya. Ada yang dengar burung juga tapi dapat pecahan lain pula. Jadi itulah yang mahalnya, yang beruntungnya bila kita berada di sisi orang-orang yang arifin billah. Mereka ni sentiasa menjaga kesucian. Sentiasa menjaga wuduknya, jangan sampai batal wuduk kat dalam tu. Iaitu rasa ada keakuan diri. Dia batal, dia rasa keakuan diri dia ambil wuduk balik. Bagi dia batal wuduk lah. Jadi dia terbiasa gitu. Jadi wuduk dia bertahun-tahun dijaga, yang dalam tu tak batal-batal. Yang wuduk yang kat dalam tu tak batal-batal. Dia takut nak merasa ada keakuan diri. Beruntunglah kita kalau dah berjumpa dengan orang-orang begitu. Dia akan sentiasa dipelihara oleh Allah, sebab dia bersungguh-sungguh nak memelihara diri dia supaya tak ada, supaya merasakan yang wujud hanya Allah. Pasti Allah akan bagi. Jadi dia bersungguh-sungguh siang malam, pagi petang. Orang dah tidur dia bangun, dia jaga dia dengan Allah. Nakkan apa? Kesucian, supaya tidak ada keakuan diri. Sebab manisnya merasakan keesaan Allah tanpa ada keakuan diri. Siang malam pagi petang, bukan di depan orang ramai, dia bersendirian lagi dia suka jaga kesucian, tak ada keakuan diri. Dia berdialog dengan Allah SWT, seperti mana Allah berkasih sayang dengan dirinya sendiri. Dia bermunajat dengan Allah antara zat dan sifat, bukan dirinya dengan Allah, tetapi zat dan sifatnya bermunajat dengan dirinya sendiri, keesaan. Begitulah setiap malam asyiknya dia dengan Allah SWT, dan hinggakan dia memikirkan bagaimana lagi untuk
memasuki dalam diri-diri manusia yang akan ditemui untuk nak mengajak untuk mengajak manusia itu supaya datang kesadaran daripada Allah SWT. Dia memikirkan umat-umat pada zaman dia tu bagaimana cara nak supaya umat di zaman dia kenal diri, kenal Allah. Jadi dia sentiasa bermohon kepada Allah di tengah malam dan menghantarkan nur-nur cahaya itu kepada keliling masyarakat-masyarakatnya itu. Begitulah, tanpa masyarakat itu meminta, dia dah tahu tugasnya daripada Allah untuk memberi rahmat, maka dia memberikan setiap malam dia menghantarkan rahmat berunsur nur-nur supaya nanti manusia itu dapat nur tu, dan bila dia berjumpa, maka apabila dia berkatakan nanti akan masuk nur tu tadi. Bila nur tu masuk, maka dia akan diberi oleh Allah, iaitu kesadaran. Kesadaran itulah hidayatullah. InsyaAllah saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Salli ala sayyidina Muhammad.